Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada 22 Ramadan kita menyambut ataupun bersama berada pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap malam kita dapat bangunkan, hidupkan qiyam kita kepada dalam malam yang ada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah terima amal kita untuk terus kita mempelajari dan terus kita mendalami kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita dalam tajuk Ayah Pimpinlah Daku, satu tajuk yang penting untuk sama-sama kita lihat pelajaran daripada surah Al-Mulk pada ayat yang ke-22 yang ingin kita sama-sama bongkar dan kita praktikkan dalam kehidupan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang menemankan ayah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Jafri Mahmud. Selamat datang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah rabbil alamin. 10 hari terakhir Ustaz. Entah-entah Lailatul Qadar sebenarnya. Subhanallah ya, kita doakan ya yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua ya Ustaz. Kepada tuan-tuan yang bersama pada hari ini, boleh share ya bersama agar kalau boleh ya, kebaikan-kebaikan yang ada ini ya menjadi sebahagian daripada amalan yang akan diangkat oleh Allah pada 10 hari terakhir ini, insya-Allah. Dan kita bersama juga Ustaz Abdul Najih Marwan. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, bersama insya-Allah kita nak membaca hari ini daripada surah Al-Mulk ayat 21 hingga 23. Namun sebelum itu kita ingin lihat dahulu perkongsian paparan daripada seorang ayah ya yang mempunyai 6 orang anak, seorang individu yang menjadi ketua pegawai eksekutif kepada institusi yang penting, tapi dalam masa yang sama sanggup untuk duduk di tepi jalan menemankan anak jual nasi lemak. Mari sama-sama kita lihat bagaimana video paparan. Bapa saya sebab dia seorang guru, dan dalam konteks guru dalam tahun 60-an 70-an, mereka merupakan tokoh-tokoh yang dihormati di dalam masyarakat. Berkhidmat untuk masyarakat tu merupakan satu perkara yang biasa bagi seorang guru. Jadi saya rasa ini mungkin satu perkara yang mempengaruhi diri saya juga. Maknanya memberi itu satu perkara yang penting tanpa memikirkan apa-apa balasan. Dan tok saudara saya yang membesarkan saya juga, dia seorang insan yang interesting. Dia buat macam-macam perkara. Daripada Ulu Kelantan tu dia bawa melalui rakit barang-barang yang dijual di Kota Baru. Dia ada perniagaan jam, dia ada perniagaan kedai emas, dia ada perniagaan kedai jahit. Dan dalam masa yang sama dia juga menjaga anak-anak saudara ataupun yang lain. Dari segi nak hidup ini bukan satu perkara yang senang, tapi membuat perkara-perkara yang nampak macam basic tapi halal ialah satu perkara yang penting juga. Maknanya walaupun nampak macam satu sukarlah bawa barang daripada Hulu Kelantan naik rakit apa kan, tapi benda tu nampak tak glamour tapi halal. Dia bukannya dari segi apa yang mereka buat, tapi lebih kepada nilai yang mereka pegang. Mereka tidak malu untuk membuat perkara-perkara yang halal walaupun nampak macam biasa-biasa. Macam contohnya anak saya berniaga jual nasi tepi jalan kan. Dan mungkin ini kalau dalam konteks masyarakat, macam mana anak saya boleh jual nasi, tapi dia jual nasi tu benda yang halal. Nasi tu pun ada permintaan, ada keuntungan juga walaupun mungkin tak banyak. Tapi mereka sanggup buat benda tu. Yang seorang lagi tu jual kuih pula, pavlova. Dulu ada jual kuzi. Jadi maknanya kalau banding dengan pelajaran mereka, mungkin patutnya mereka bekerja di pejabat, jadi accountant, jadi jawatan-jawatan lain. Tapi satu itu yang mereka suka. Tapi yang lebih penting ialah ini semua pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dan saya rasa dalam konteks sekarang ni, kita perlu tekankan yang mustahaknya halal, kena dengan ajaran Islam, walaupun tak glamour tak apa.
Kita tak boleh lari daripada tanggungjawab untuk memimpin keluarga kita. Jadi arah tuju keluarga tu mustahak, dan dalam konteks kita sebagai orang Islam ialah untuk menjadi hamba Allah yang baik dan juga khalifah Allah yang baik. Kena pastikan anak kita sekurang-kurangnya ada ilmu asas dalam agama, kan? Tapi yang lebih penting ialah macam mana kita nak hidupkan ilmu ini dalam kehidupan kita. Dan biasanya ini lebih kepada tingkah laku kita. Kita boleh pesan, kita boleh sebut, tapi mereka akan lebih sensitif kepada apa yang kita lakukan sebenarnya. Begitulah perkongsian daripada Datuk Nik Hashyuddin bin Yusof, mantan pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji, ya, yang sama-sama kita saksikan sebentar tadi, sebagai seorang anak yang mempunyai ayah sebagai seorang guru, memberi tanpa syarat dan melihat inspirasi daripada tok sedara, ya, iaitu ataupun ayah saudaranya juga yang berusaha daripada Ulu Kelantan, membawa rakit, membawa pelbagai barang untuk mendapatkan rezeki halal, bukan sekadar untuk keluarga sendiri tetapi untuk anak saudara yang lain. Jadi pada hari ini kita ingin meneruskan melihat bagaimana contoh-contoh daripada seorang ayah itu memainkan peranan yang penting, dan apakah panduan daripada Al-Quran untuk kita membongkar dan kita melihat lebih luas bagaimana seorang ayah berperanan dalam menjadi contoh, menjadi pemimpin kepada anak dan keluarga dalam menuju ke syurga Allah SWT. Kita melihat kepada surah Al-Mulk ayat 21 hingga 23 bersama dengan Ustaz Abdul Najih Marwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga 23. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Ayat ke-22, apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup lebih terpimpin ke jalan kebenaran atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sangat sedikit kamu bersyukur.
Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk, tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama kongsikan di atas talian sekarang ini untuk beritahu kepada ibu, kepada ayah, ayah-ayah yang mungkin sedang sibuk ataupun mungkin tidak mengetahui tentang program kita pada hari ini. Kita tag nama mungkin kerana kita nak melihat bagaimana pendapat daripada ataupun perspektif daripada Al-Quran, terutama ayat ke-22. Kita ingin melihat bersama dengan Ustaz Jafri pada hari ini dan juga Ustaz Abdul Najih, bagaimana Ustaz sebenarnya bila Datuk Nik Hasyudin tadi, dia amat terinspirasi dengan bapa saudaranya, dengan ayahnya yang menjadi guru, ya, bapa saudaranya yang naik rakit tadi kan, memang mantaplah ya, bawa daripada Hulu Kelantan pergi ke Kota Baru untuk mendapatkan rezeki halal, dan dia nak bagi sampai ke anak saudara dia sekali, bukan sekadar keluarga sendiri Ustaz ya. Jadi seorang ayah yang bekerja bertugas itu, dia sebenarnya diperhati oleh anaknya ya. Jadi bagaimana perspektif dalam ayat 22 ini untuk sama-sama kita faham dahulu Ustaz, agar ayah yang baca ayat ini dia nampak banyak perkara yang saya kena semak balik, yang perlu saya upgrade, mana yang perlu saya kekalkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama golongan mukmin, yang kedua ialah golongan-golongan yang kafir. Bagaimana Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang kafir ini, subhanallah, ditelungkupkan dalam keadaan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dalam keadaan terumbang-ambing, terhoyang-hayang, kebingungan, tidak tentu arah dan tujuan. Sedangkan orang mukmin ini, subhanallah, digambarkan oleh Allah dalam keadaan berdirinya tegak. Jalan tempuhnya lurus, sallallahu alaihi Muhammad. Bukan sekadar di dunia, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, di dunia dan di akhirat. Demikianlah perumpamaan yang Allah berikan terhadap orang mukmin. Pandangannya jelas, jalannya jelas, arahnya jelas, perkataan dan perbuatannya juga jelas. Sebab duduk dalam bimbingan dan pimpinan oleh Allah SWT. Saya pun terkesan dengan apa yang disebutkan oleh Allahumma salli ala Muhammad, Datuk tadi ni, salli ala Muhammad, bahawa subhanallah, kesan daripada yang halal itu sangat penting. Seorang ayah, salli ala Muhammad, dalam bimbingan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin. Allah suruh cari yang halal, bukan sekadar yang halal, cari yang baik. Ingat doa yang diajar oleh Nabi SAW pada setiap pagi yang kita kena panjat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kepada kami ini, sallallahu alaihi Muhammad, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan Allahumma salli ala Muhammad, amalan yang diterima oleh Allah SWT. Banyak kaitan dalam Al-Quran ni Ustaz, dan Ustaz dan semua para penonton yang dirahmati sekalian, kaitan di antara rezeki yang halal dengan amalan yang baik. Salli ala Muhammad, ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, wahai orang beriman, makan daripada yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Dalam kehidupan kita semua, dua kaitan ini sangat penting. Cari yang baik, cari yang halal, dia akan membawa kepada amalan kebaikan. Kadang-kadang kasihan kepada anak-anak kita di rumah, tidak ada masalah apa-apa, duduk dalam keadaan yang baik dan soleh, tiba-tiba si ayah khianat kepada ahli keluarganya, bawa balik makanan-makanan yang haram, bawa balik sumber-sumber yang haram, kemudian dia bagi makan anak-anak dia, isteri dia, daripada sumber-sumber yang haram. Kesannya apa yang berlaku? Kesannya rumah tangga hilang keberkatan. Kesannya anak-anak keluarga kita tidak ada. Hilang bimbingan untuk mentauhidkan kepada Allah SWT. Hilang keinginan, hilang rasa untuk beribadat kepada Allah SWT. Hilang rasa khusyuk dalam hati, keindahan, kemanisan untuk ibadat itu hilang disebabkan sumber-sumber yang haram ini dimasukkan dalam ahli keluarganya, subhanallah. Maka tuan-tuan, ayat 22 ni menggambarkan kepada kita supaya kita dapat pegang elok-elok. Seorang ayah perlu memastikan dengan panduan dan bimbingan yang Allah bawa dalam Al-Quran, sallallahu alaihi wasallam, ingat bahawa orang Islam sentiasa duduk dalam bimbingan Allah. Sentiasa dalam panduan Allah. Dia jelas, dia terang, dia duduk dalam keadaan, sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang sangat terang. Bagaimana dia memilih makanan yang baik, bagaimana dia harus membimbing, bagaimana dia harus mengajar anak-anak dan isterinya untuk kekal tetap di jalan Allah SWT sehingga ke yaumul qiyamah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Jafri bercakap tentang ayah perlu berada di atas jalan hidayah ya, memimpin anak keluarga ke syurga ya, bukannya apa istilah kalau orang Melayu ni apa macam
ketam mengajak anak jalan lurus, lebih kurang gitu kan dia punya perumpamaannya. Tapi dalam ini Allah menyatakan tentang orang yang berjalan di atas wajahnya, ya, di atas mukanya tu memang tak nampaklah jalan ke depan kan, pasal muka tertonyoh tertengok ke atas jalan tu. Satu perumpamaan tentang orang yang atas dasar iman ataupun tidak berasaskan iman. Mungkin Ustaz tadi cakap tentang rezeki, Ustaz, ya. Rezeki, anak tu memang okey kat rumah, ya, isteri kat rumah, tapi si ayah tu dia bawa rezeki yang tidak tayyib ataupun tidak halal. Kalau Ustaz boleh ceritakan 3-4 contoh lah, Ustaz. 3-4 contoh terus kan. Kalau dunia orang, ayah kerja bisnes macam mana, kerja makan gaji macam mana, ringkaslah, pasal itu satu topik. Tapi kita tahu bahawa kalau katakan rezeki ini tidak yang terbaik, bukan atas dasar hidayah daripada Allah, sebenarnya ayah ni sebenarnya itu tadilah tertongging kan, terlungkup mukanya, tapi dia rasa confident, yakin, bawa balik mi gorengnya dengan buka puasa, rupanya sedang menelungkupkan juga anak-anaknya nanti. Betul. Silakan, Ustaz. Baik, Allah maksud simak tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Saya selalu pesan, kat mana saya pergi pun saya selalu pesan, kita orang Islam merupakan orang yang paling amanah sepatutnya. Kita berpegang dengan panduan Allah. Allah ada Quran dekat kita. Allah bagi kat Nabi SAW yang sentiasa memberikan kita basyirun wa nadhira. Basyir, berita gembira. Nadhir, peringatan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kan saya yakin di kalangan kita mungkin kita tak makan daripada benda. Kita tak pergi curi. Kita tak makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang perbuatan-perbuatan dalam keadaan kita tak sedar. Kita dah immune dengan suasana ni. Berapa ramai daripada kita yang subhanallah berjanjinya nak kerja 8 jam. Sebagai contoh lah Ustaz, bekerja janji nak kerjanya 8 jam, dan kita dapat terima gaji itu sebanyak 8 jam, tapi kita hanya bekerja 5 jam. 3 jam, 4 jam kita buat urusan kita keluar, sallallahu alaihi Muhammad, kita tak melaksanakan amanah yang telah Allah yang telah kita janji dengan majikan kita. Berapa ramai daripada kita yang masuknya lambat, kemudian kita claim kata kita ni bekerja sepenuh waktu padahal kita tak bekerja, sallallahu alaihi Muhammad. Berapa ramai dengan kita yang tipu MC. Dia beritahu kata dia sakit padahal dia tak sakit. Kan Ustaz Simat, dia pergi makan kenduri ke apa sebagainya. Macam-macam lah yang kita buat. Kita menipu dalam urusan, kita tak bekerja dan kita mengambil gaji yang penuh. Kita tak menunaikan amanah tapi kita itu tak kira lagi barang pejabat kita ambil. Macam-macam yang kita buat dalam kehidupan kita, subhanallah, yang memungkinkan sumber-sumber yang kita ambil itu daripada syubhah, apatah lagi dia jadi haram. Apa yang berlaku? Yang pertama, saya merujuk kepada kitab Salih Alaihi Muhammad, Penawar Bagi Hati. Syekh Abdul Qadir Mandili menyebutkan tentang apakah kesan daripada kita masuk benda yang haram dalam rumah tangga kita. Yang pertama, hilangnya barakah. Rumah kita hilang barakah. Kita berasa macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segalanya sempit. Pendapatan kita yang banyak rasa tak cukup. Itu hilang barakah. Lepas satu masalah menimpa dalam kehidupan kita. Tolong cek tengok bagaimanakah sumber-sumber pendapatan kita. Yang keduanya, subhanallah, kita hilang keinginan untuk kita melakukan ibadat kepada Allah. Dah tak ada dah. Kita suruh anak-anak kita nak solat, kita sendiri pun nak buat ibadat, nak solat jadi susah, jadi berat. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sumber-sumber daripada makanan kita yang syubhah dan yang haram. Yang ketiga, kalaupun kita dapat melakukan ibadat tersebut, kata Syekh Abdul Qadir Sallallahu alaihi Muhammad Mandili dalam kitabnya, maka kita hilang rasa kemanisan untuk ibadat tersebut. Bahkan mungkin ibadat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu kisah yang diceritakan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu hari dia balik ke rumah dia, Sallallahu alaihi wasallam, dia tengok ada satu bekas susu. Satu bekas susu. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, dia ambil dia minum susu tersebut. Subhanallah, tiba-tiba pembantu rumah dia kata dekat dia, Sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Tuan, selalu cek dulu, tanya dulu daripada mana sumber apa semua dan baru tuan makan. Tapi kali ini minum terus, nampak?" Dia kata dia dah harga dia minum. Dia kata, "Dah halang-halang tanya daripada mana sumber susu tu?" Dia kata, "Subhanallah, susu tu sebenarnya saya dulu ni tukang telet dulu sebelum saya masuk Islam. Kemudian lepas tu saya dah masuk Islam sebagainya, saya dah tak buat lagi kerja-kerja macam tu. Itu susu waktu saya buat kerja dulu ni, ada seorang tu dia terhutang dengan saya. Semalam saya jumpa dengan dia. Dia kata, ingat tak dulu ada hutang telet-telet tu tak bayar lagi. Ana ambil susu ni lah bayaran dia. Dia kata itu bayaran daripada kerja telet saya dulu, saya buat dulu." Subhanallah, apabila diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa dia buat? Dia masuk, dia korek mulut dia tu nak keluarkan balik. Dia tak rela walaupun setitik daripada sumber-sumber yang syubhah dan haram tu masuk dalam mulut dia. Lalu subhanallah, apa yang berlaku, tuan-tuan, dia tekan-tekan sampai dia kata, "Kamu nak mati ke?" Dia kata, "Aku tak sanggup walaupun ada setitik daripada sumber yang haram dan syubhah masuk dalam tubuh badanku, sebab Nabi SAW sebut tentang daging yang tumbuh daripada benda yang haram itu api neraka. Fannaru aula bi, api neraka yang paling layak untuk dia." Tuan-tuan, Allah SWT, maka ini kesungguhan ditunjukkan
oleh para sahabat. Ada satu kisah lagi, subhanallah. Seorang ulama yang kita mungkin kita boleh sembang sekejap lagi kisah ni sebab ni panjang lagi nak cerita ni kan. Ya. Sebab tuan-tuan, yang berikutnya, apakah yang berlaku bila kita masukkan sumber yang haram dalam rumah tangga kita, tuan-tuan? Doa kita sudah tidak dimustajabkan oleh Allah SWT. Nabi SAW cerita dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam, fadhakara ar-rajul yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, kata Nabi SAW. Seorang lelaki yang bermusafir, dia ni makbul doa ni orang musafir ni. Kusuk masai rambut dengan pemusafiran tersebut. Dia angkat tangan tinggi-tinggi, wahai Tuhanku, merayu merintih pada Allah. Tapi makan yang haram, minum yang haram, pakaian dibeli daripada sumber yang haram, diisi perut yang benda yang haram. Bagaimanakah doanya nak dimustajabkan oleh Allah? Doa kita sudah tidak mustajab. Dan yang paling dahsyat sekali, apabila kita masuk sumber yang haram dan syubah dalam rumah tangga kita, apa yang berlaku? Ingat ni pesan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian di rumah. Bila kita keluar, jangan khianat pada ahli keluarga kita. Jangan khianat dekat kita. Kesian dekat anak isteri kita yang duduk di rumah yang tidak ada salah apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Nabi kata, daging yang tumbuh daripada benda yang haram itu, fannaru aula bi, api neraka lah yang paling layak untuk dia. Tugas kita untuk membimbing anak-anak dan keluarga kita untuk masuk syurga ramai-ramai. Masuk syurga sama-sama, masuk syurga sekeluarga. Tetapi kita telah mengkhianati ahli keluarga kita dengan kita, subhanallah sallallahu. Apa kita buat? Kita masukkan, kita membawa balik benda-benda yang haram dan syubah lah keluarga kita. Tolonglah ambil berat benda-benda yang macam ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Jafri ya, berkongsi tadi tentang rezeki Ustaz ya, bila cakap tentang yang tidak halal ya, ayah nak memimpin ke syurga dah ni kan, tetapi disebabkan oleh sumber yang tidak halal itu, bukan pasal dia bawa daging babi masuk rumah kan betul. Ya, ataupun dia bawa monyet ke masuk dalam rumah tu, memang anak pun kata, abah ni kan apa sal pula hari ni nak makan eksotik konon kan. Tetapi rupa-rupanya dengan kefahaman ya, tentang halal dan thayyibah itu dari segi sumbernya, dari segi kalau tadi 8 jam Ustaz ya, 8 jam maksudnya kerja 8 jam, dan ada yang kata tak cukup Ustaz pendapatan, jadi kita buat bisnes online sambil bekerja tu kan, jawab customer apa sebagainya. Macam tu pun tak boleh Ustaz ya. Itulah yang berlaku kan, sebab dia immune dengan suasana. Kita immune, dia rasa macam tak bersalah. Walhal dia ada perjanjian, dia ada janji dengan majikan dia, berapa lama dia pernah bekerja dan dibayar gaji seumpamanya. Majikan dia menunaikan amanah setiap bulan bayar gaji yang penuh. Tapi dia yang melakukan urusan-urusan peribadi dia di luar daripada amanah yang telah diamanahkan. Itu adalah perkara yang mungkin dia macam norma yang baru tak bagus Ustaz ni. Dia boleh berlaku zaman sekarang PKP, semua orang ada telefon ini. Jadi mungkin bila rasa tak cukup je, dia pergi cari lagi bisnes lain, tak apa, tak ada masalah kan. Cuma bila menggunakan masa pada waktu pejabat itu, ia adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Khawatir anak kata, ayah pimpinlah daku ya, tetapi ayah kata engkau sila ke, kalau tadi fannar aula bih tadi itu sebagai satu neraka lebih bagus ataupun lebih aula pada orang begini, kerana ada sumber yang tidak halal yang kita kena semak tuan-tuan. Kita kena semak balik pendapatan, kena semak balik kita punya pinjaman bank kita tak ada riba Ustaz ya. Disebabkan kalau ada perkara-perkara rasuah yang terlibat, contohnya ada satu persoalan Ustaz. Saya dah buat senarai semak pada hujung Ramadan ini. Nak buat apa Ustaz? Rasuah dah banyak masuk akaun, ataupun komisen hari itu, kalau macam tadi dapat komisen telik kan, ini komisen entah ke bendanya, tapi saya buat pada waktu pejabat. Yang ini kita nak sama-sama tahu jawapannya, kerana ayah, anak-anak memanggil pimpinlah daku, dan kita pun rasa apa jawapan untuk membaiki perkara-perkara tersebut. Kita berhenti sebentar, kita berehat dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah. 'Astagfirullah. 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 'Astagfirullah
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah, pimpinlah daku. Satu perkataan, satu seruan, satu permintaan daripada anak, daripada pasangan yang hadir, yang ada di rumah. Sebenarnya bagi ayah yang berada di luar pada hari ini, ataupun mungkin ayah yang sudah pun hari ini berada di depan kaca TV, berehat, melihat. Sebenarnya seruan dan permintaan itu adalah satu permintaan yang real, sesuatu yang penting. Kerana apa? Kerana sudah tentunya anak kita, pasangan kita, keluarga kita ingin masuk ke syurga, memerlukan kepimpinan yang bagus daripada ayah yang menjadi ketua bagi sebuah keluarga. Bagaimanakah contoh seorang pemimpin keluarga yang boleh kita contohi di dalam Al-Quran? Kita ingin lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 131 hingga 133 berkaitan dengan Nabi Ibrahim, berkaitan dengan Nabi Yaqub yang kita ingin lihat bersama, dibaca oleh Ustaz Abdul Najih. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, iaitu Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku?
Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. 3 ayat ini adalah ayat yang memberi contoh kepada kita Ustaz ya, kepada ayah-ayah seperti saya, bahawa sebenarnya satu bab rezeki tadi itu kita nak tahu juga Ustaz, macam mana kalau ayah dah tersilap kan, nak buat apa dengan perkara tersebut. Dalam masa yang sama, dalam ayat ini ada cerita tentang tanggungjawab lain, bukan sekadar bagi makan je. Kalau bagi makan ni kalau kita tengok yang makhluk-makhluk lain pun bagi makan juga kan. Tapi beza dengan makhluk lain, yang makhluk lain tu mana dapat sapu ya, tetapi kita ni tengok dulu kalau ada yang tak kena, nak kena baiki. Jadi sebelum pergi kepada ayat ini, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit nak buat apa kalau katakan ada ayah yang tersilap tadi ya, tersilap dulu dengan apa kerja kat tempat scam. Scam orang je kerja ni kan, telefon. Saya pernah bercakap dengan scammer dekat dia. Dia cakap macam mana apa pengalaman dia, kata pasal dia buat scam ni dia nak menguji kepada masyarakat. Jangan mudah kena tipu. Dia pula nak menguji masyarakat. Pasal dia kata kalau orang betul-betul ada ilmu, dia tak pernah kena scam. Dia kata lepas tu saya cakap ini halal ke tak halal kan? Dia kata yang tu dia terdiam. Dia terdiam. Tapi nak ceritanya ialah dia pandai bercakap. Pandai bercakap, cuma mungkin dia dah sedar ya, mungkin hari ini dah sedar pada 10 hari terakhir Ramadan ini nak buat apa Ustaz dengan perkara tersebut. Sila. Di antara syarat taubat nasuha Ustaz dan semua para penonton yang saya kasih sekalian, ialah salih Nabi Muhammad, Imam Nawawi senaraikan. Ada 3 syarat taubat nasuha. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Kalau dengan Allah sebesar-besar mana pun cukup 3 benda ni, melainkan syirik pada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Berhenti daripada maksiat tu, azam tak mau buat lagi dan menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Tetapi bila ada bersangkut dengan urusan manusia yang lain, sama ada keaibannya, sama ada mal, hartanya, maka perlu kita kembalikan kepadanya. Perlu diminta ampun dan perlu untuk dikembalikan. Selagi itu tidak akan selesai masalah dia dengan urusan manusia tersebut. Dia kalau macam orang rasuah Ustaz kan. Rasuah ni dia berkait-kait kan. Dia kalau macam orang rasuah tu yang apa, stadium yang runtuh ceiling tu kan. Dah lah runtuh ceiling kan. Kalau dekat tempat-tempat tertentu tu jalan raya tu sepatutnya 6 inci ke, dia jadi 4 inci saja. Dah ke mana dah duit tu pergi. Betul. Kan? Dia nak buat apa? Nak minta maaf kat siapa? Siapa no, masya-Allah. Itulah Ustaz Ismat. Perbetulkan kembali setakat mana yang dia mampu. Kalau ada urusan dengan manusia yang lain yang perlu dia, yang boleh dikenal, pasti selesaikan kembali dengan orang tu, pulangkan kembali hak-hak mereka. Dan seandainya tidak, maka infakkan harta-harta tersebut ke jalan Allah SWT dengan niat supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah kesilapan yang pernah kita lakukan. Takkan selesai, masya-Allah. Ada seorang ulama Ustaz, Salih Nabi Muhammad. Saya terlupa nama dia, saya minta maaf. Dia seorang yang sangat alim. Satu hari Salih Nabi Muhammad dalam keadaan dia menyampaikan ilmu, tiba-tiba dia tergagap-gagap. Jarang dia tergagap-gagap macam tu. Jarang dalam keadaan menjawab soalan tapi tergagap. Tapi kali itu dia tergagap-gagap. Sehingga Salih Nabi Muhammad, anak-anak murid dia macam tertanya-tanya, kenapa jadi macam ni? Jarang guru kami dia cerita balik. Sebenarnya dia kata, waktu aku kecil dahulu, ketika aku kecil, waktu aku masih bayi, diceritakan, ayah aku seorang yang sangat menjaga apa yang masuk ke dalam perutku. Sangat menjaga apa yang masuk dalam perutku, sehingga satu hari, waktu aku sedang disusukan oleh ibuku, tiba-tiba ibuku jatuh sakit. Lalu datanglah jiran sebelah rumahku, melihat aku kelaparan, lalu dia mengambil aku dan menyusukan dengan susunya. Tiba-tiba ayah dia balik waktu tu, tengok anak dia sedang disusukan oleh orang lain. Maka apa yang dia buat, dia ambil anak dia tonggengkan anak dia tekan perut dan dia korek. Sehingga orang kata, kamu nak bunuh anak kamu ke? Dia kata, aku tak redha walau setitis air susu yang masuk dalam perut anakku yang aku tidak tahu sumbernya daripada mana. Dan akhirnya apa yang berlaku Ustaz? Dia dibesarkan dan menjadi seorang ulama yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab menjaga makan apa yang masuk dalam yang perut tergagap dia. tu apa jadi? Kenapa tergagap tu? Dia menyebutkan bahawa itu adalah sisa-sisa daripada titisan susu yang kekal duduk dalam perut aku. Itulah yang menyebabkan aku terlupa beberapa perkataan daripada agama.
Masya-Allah. Subhanallah, itu kesan nak cerita daripada makan. Kita macam-macam kita masuk Ustaz, macam-macam kita makan. Bukan sekadar kita bawa balik bagi pula anak-anak isteri kita makan daripada benda-benda tak sepatutnya. Tolonglah ambil berat bab-bab yang macam tu Ustaz. Ya. Ya, Jadi insya-Allah. itu cara bagaimana kita nak baiki bab rezeki tadi Ustaz ya. Dan kembali balik pada surah Al-Baqarah ayat 131 ini, selain daripada rezeki, ayah mendidik anak kalau ikutkan kepada surah ini Ustaz ya. Surah Al-Baqarah ini. Jadi apa perkara yang bercakap tentang anak tu, dia tak adalah bercakap ayah tolong pastikan didik saya, ajar ini dia tak beritahu kan. Ya. Tapi pimpinlah daku, dia terima sahaja si ayah, dan ayah dia ikut kursus untuk berkahwin ni 2 hari je Ustaz. Itulah yang dia guna sepanjang hayatnya Ya, itu. ya. Tapi pada hari ini dengan majlis ayah ni tuan-tuan ya, tahniah, terima kasih diucapkan, boleh share, beritahu pada kawan pasal isi yang kita bincang ini bukan hanya untuk bulan Ramadan Ustaz ya. Ya, ya. Dia muncul pada bulan Ramadan, tetapi dia punya isinya itu untuk kita harap 11 bulan ke hadapan nanti kita memanfaatkan pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi apa lagi ayah kena buat bila anak cakap ayah pimpin daku, apa lagi yang perlu berdasarkan ayat sebentar tadi? Tengok bagaimana yang diajarkan oleh Salih Alaihi Muhammad, para nabi mendidik anak-anak mereka. Dalam keadaan dia tak pesan nanti kamu nak makan apa lepas daripada ni. Kamu nak kerja apa? Nanti bila ayah tak ada, kamu nak dapat rezeki mana? Apa plan kamu, perancangan kamu selepas daripada ketiadaan ayah? Dia tanya apa yang nak kamu sembah. Apa yang akan kamu sembah selepas ketiadaan ayah? Memastikan bahawa anak-anak dan keluarga kita tetap berada pada tauhid yang jelas. Berada pada jalan agama yang tepat. Itu tanggungjawab seorang ayah. Tuan-tuan, subhanallah, salli alaihi wasallam. Lagi sekali saya nak pesan dengan penuh ni daripada hati saya ni. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Nanti kita akan bangkit di padang mahsyar. Dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Cerita waktu kitab kita itu dibentangkan. Nah, Allah cerita dalam Quran, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Al-Kahfi 49. Cerita tentang kitab dibentangkan di depan kita, tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Selepas kita selesai pembentangan kitab dan dihisab kita semua, malaikat angkat kitab kita. Dia kata kitab ini milik si fulan ni. Siapa yang nak tuntut dekat dia? Siapa yang nak tuntut? Lalu diceritakan dalam kitab tersebut, berkelompok-kelompok manusia akan bangun untuk menuntut dekat dia. Tuntut ni sekecil-kecil benda. Ya Allah, dia tak senyum dekat aku waktu aku senyum dekat dia. Sekecil-kecil benda, kata Ibnu Abbas. Walaupun hatta senyum saja, orang tuntut. Yang antara yang terawal yang akan menuntut kita nanti di akhirat ialah anak-anak dan isteri kita, Ustaz. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, ini suami aku ini. Dulu waktu hidup dekat dunia, dia sibuk dengan urusan dia. Sehingga membiarkan kami duduk dalam kejahilan agama. Kami tak menutup aurat dengan sempurna. Kami tak dapat buat ibadat dengan sempurna. Kami kena masuk neraka hari ini disebabkan oleh dia. Kalaulah saya seorang isteri dapat masuk neraka pada hari ini, orang yang paling layak untuk masuk neraka ialah suami saya. Datang pula anak-anak dia, subhanallah, ya Allah, ni ayah kami. Ayah kami waktu hidup di dunia dulu dia sibuk dengan urusan dia. Kadang-kadang ayah kami pergi mengaji, belajar agama, bawa kelik kitab kiri dan kanan untuk menuntut ilmu, tapi dia biarkan kami dalam kejahilan. Dia biarkan kami dalam hiburan. Dia biarkan kami tidak faham apa asal urusan dalam agama. Kami jahil, kami tak reti solat. Kami tak dapat tutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, inilah punca lelaki, inilah puncanya. Ingat, pada kita sebut masing-masing tuntut menuntut, dan mungkin pada disebut segala pahala-pahala ayah-ayah itu akan diserahkan kepada anak-anak dia. Dan habis pahalanya dosa-dosa anak-anak isteri pula yang diberikan kepada bapaknya. Dan jadilah dia muflis di akhirat sebab tidak menunaikan tanggungjawab. Ingat kita sebut, Allah tak tanya periksa dapat berapa, Allah tak tanya anak kamu ni peringkat apa penggajian dia. Allah nanti tanya apa kamu ajar ataupun tidak anak kamu dalam urusan agama dia. Tu, tolong ambil berat sikit bab-bab yang macam tu lah Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan ya, sebagai satu amanah Ustaz ya, berat sebagai ayah ni ya, dia ringan sikit tu waktu aku terima nikahnya tu kan. Nampak macam ringan, tetapi kita tahu bahawa istilah mithaq yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah perjanjian berat Ustaz ya. Dan sampai di akhirat itu ialah bila Ustaz cakap tadi tuntut menuntut tu kan, dan perkara ini adalah sesuatu yang Allah beritahu jelas-jelas ya dalam Al-Quran bila kawan-kawan, saudara-saudara semuanya bermusuh antara satu sama lain kan, kecuali orang bertakwa. Nak ceritanya
tak boleh pandang ringan lah Ustaz kan, bahawa pimpin daku ini bukan sekadar satu seruan yang hanya di sini, bila dah sampai ke akhirat nanti dia tak cakap dah pimpin daku kan, engkau dulu tak pimpin. Ya, Lain betul. macam dia punya perkataan yang diujarkan oleh seorang pasangan, oleh anak kepada seorang ayah. Jadi bila berat begini Ustaz ya, bila dah nampak berat begini, apa cadangan daripada Ustaz kepada ayah yang dah ada pada 10 hari terakhir Ramadan kan, saya ni nak tunaikan yang terbaik tapi ilmu tak banyak kan, nak ceramah pada anak ke nak beritahu tu tak berapa ada kan. Macam mana nak buat apa yang praktikal bagi ayah yang mungkin dia tak adalah belajar sampai ke Mesir ke pelajaran agama tinggi, tapi dia nak pimpin anak dan keluarganya ke syurga. Silakan Ustaz. Kita balik kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi SAW, apa yang Allah perintah dalam Quran dan apa yang Nabi SAW perintah dalam hadis Nabi SAW. Allah perintah dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu perintah Allah. Dalam ayat tu kalau kita perasan ustaz dan semua penonton sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, Allah perintah qu anfusakum, jaga diri kamu. Dengan maksud Allahumma salli ala Muhammad, dengan maksud Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita nak tunjuk dekat anak-anak kita, kita kena buat dulu. Kita ni cerminan. Anak-anak kita lebih kepada mengikuti berbanding mendengar. Kita perintah belum tentu dia buat, tapi kita buat dia akan ikut. Jadi kalau nak anak kita jadi baik, kita dulu kena usaha diri kita untuk jadi baik. Susah untuk kita apa? Ustaz, saya nak anak saya hafal Quran, tapi ayah tak baca Quran. Kita dia nak anak dia untuk pergi semayang berjemaah di masjid, sedangkan dia semayang pun tak. Paling tidak dia buat, insya-Allah anak dia akan ikut. Tu, sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya apa yang Nabi SAW pesan? Nabi pesan, Allahumma salli alaihi wasallam, ajar perintahkan anak-anak kamu, sallallahu alaihi Muhammad, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Perintah anak kamu untuk solat pada usianya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ini waktu belum balik lagi. Balik nanti mungkin 11-12 tahun. Tetapi waktu 7 tahun ni dah perintah dah. Kalau ulama sebut kalau perintah untuk solat, maksud semua perkara yang haram dan halal itu telah diperintahkan ataupun telah diajarkan kepada anak dia. Supaya nanti bila dia masuk saja alam baligh, dia telah faham apa tanggungjawab dia, apa yang dia kena buat dan apa yang boleh dan tak boleh. Kalau dah masuk umur 12 baru nak suruh, dia dah tak boleh dah, dia dah immune. Dia dah selesa dengan tak tahu pakai tudung. Dia dah biasa dengan skirt pendek, dia dah biasa dengan seluar pendek dia. Maka baru nak ubah tak boleh, dia kena ajar daripada awal. Maka subhanallah, ingat dua benda tu. Yang pertama, betulkan diri. Yang kedua, betulkan anak-anak seusia muda. Back to basic. Kalau kita tak mampu nak mengajar, Allah perintah dekat kita. Disebut sebagai fardu ain. Fardu ain, seorang ayah wajib untuk mengajar anak dia fardu ain. Seorang ayah wajib ajar anak dia dan keluarga dia fardu ain. Macam mana dia nak mengajar fardu ain? Dia pun tak tahu fardu ain. Dia pun tak tahu. Habis nak buat macam mana? Dia kena paksa, dia kena susun supaya anak-anak dan keluarga dia belajar fardu ain daripada orang yang mampu untuk mengajar fardu ain. Memandangkan dia pun tak tahu, maka dia pun wajib belajar fardu ain tersebut. Tak lepas tuan-tuan, tak lepas. Jangan main-main benda-benda yang macam ni. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan dengan amanah ini. Bukan sekadar kita untuk melahirkan anak dan memberi makan kepada anak. Kita juga bertanggungjawab untuk feed anak, untuk berikan kepada anak-anak kita ilmu agama yang wajib untuk dia pelajari. Dan akan dipersoalkan. Wallahu'alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Jafri ya, sebagai nasihat penting untuk kita respon kepada anak yang menyatakan sama ada secara langsung tak langsung Ustaznya, ayah pimpin daku, dan rupa-rupanya bukan sekadar pimpin bagi makan sahaja McDonald okey, tetapi rupa-rupanya lihat makanan itu halal ataupun tidak, dan lebih daripada itu apakah ilmu agama untuk menyiapkan tauhid dalam diri anak, sehingga kan nanti kita yakin insya-Allah moga-moga kita tidak dituntut, tidak didakwa di hadapan Allah oleh ahli keluarga kita kerana sibuk pada satu perkara, padahal pada perkara yang lain kita abaikan kerana kita sudah outsource Ustaznya. Kalau katakan sekarang ada banyak ustaz, saya serah ustaz je lah uruskan, itu bukan anak ustaz tu kan, ini anak sendiri yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin sebenar-benarnya. Dan kita berdoa di hujung ini bersama, kita berjemput Ustaz Abdul Nasih untuk membacakan doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Abdul Najih Marwan dan juga Ustaz Jafri Mahmud. Terima kasih Ustaz Sama-sama. bersama pada hari ini mencerahkan tentang satu jeritan permintaan batin daripada anak dan pasangan dalam keluarga kita. Ayah pimpinlah daku, yang kita dapat jawab tak dinyatakan secara langsung pun kita jawab juga sebelum tak boleh jawab bila sampai di hadapan Allah. Inilah kesedaran kita membina ayah-ayah dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kempen untuk kita sama-sama membina satu ekosistem di mana ayah-ayah bukan lagi sekadar menjawab apa yang anak minta makan sahaja, tetapi apa yang anak tak cakap minta pun kita tahu kerana kita membaca daripada Al-Quran, kita dapat nilainya dan kita amalkan, terutama pada bulan Ramadan, bulan Quran diturunkan ini. Kita ingin bawa perkara ini keluar daripada bulan ini untuk memimpin keluarga kita. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi akan datang untuk sama-sama kita melihat ayat yang seterusnya daripada surah Al-Mulk, ayat yang ke-23 sehingga hujung, yang kita harapkan dengan program ini tuan-tuan dapat satu dua manfaat, cahaya daripada Al-Quran untuk terus menjadi pemimpin keluarga masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya.